Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, satu excitement untuk kita dapat hidup dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab seorang yang mengaku beriman, seseorang yang mengaku ada kesalahan dan seorang yang mengaku dia orang biasa, Ramadan mai dialah orang paling happy sekali. Sebab apa? Kalau dia beriman, dia tahu pintu syurga terbuka luas untuk dia. Kalau dia ada buat salah, dia tahu pintu neraka semua ditutup untuk dia. Dan kalau dia kata dia orang biasa, syaitan dibelenggu untuk dia agar dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, dalam bulan Ramadan ini, apa salahnya kita saling memperingati antara kita, sebab manusia memang dilahirkan dengan sifat pelupa sejak daripada zaman Nabi Adam lagi rumai. Itulah kita. Sedikit peringatan untuk kita sama-sama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak supaya kita menghayati bulan Ramadan kali ini lebih bermakna daripada bulan sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Barakah dalam bersederhana. Tahukah anda bahawa Nabi SAW adalah orang yang ditawarkan oleh malaikat untuk menjadi pemerintah dunia dan memiliki kekayaan dalam dunia ini? Biasa sekali ada dalam hadis Nabi, malaikat mai tawar Nabi, mau dak jawatan dan juga harta. Tetapi Nabi tidak memilih perkara tersebut dan Nabi memilih untuk sehari aku kenyang, sehari aku lapar. Nampak? Dan cuba tengok bagaimana Allah Ta'ala nak memilih lembu untuk Nabi Musa melakukan sembelihan agar tahu siapa dia yang melakukan pembunuhan. Allah Ta'ala tetap memilih juga lembu itu di antara yang tua dengan yang darah. Awanun baina dhalik. Pertengahan. Dan dalam satu hadis Nabi kata, khairul umur awsatuha. Dan dalam Quran ini ada Allah beritahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu tu umat yang terbaik. Apa Nabi kata? Allah kata dalam Quran, ummatan wasatah. Umat yang terbaik adalah umat yang pertengahan. Sederhana, relax. Kadang-kadang dia macam tu, kadang-kadang dia macam ni. Dan dalam bulan Ramadan ni, salah satu perkara yang baik untuk kita, dia melatih kita untuk bersederhana. Dia bagi kita waktu tak makan, lepas tu dia bagi kita makan balik selepas tu. Chill, relax. Ada waktu makan, ada waktu puasa. Jadi, ambillah peluang ni untuk kurangkan makan. Alang-alang tu boleh bantu kita dalam azam diet yang tak jadi-jadi ni. Bukanlah kata mana rendah kan, dah payah sangat dah jadi. Ambil peluang ni lah orang kata. Dari sudut kesihatan pun, puasa ni boleh beri banyak kebaikan. Puasa ni dia boleh bantu kita kawal gula dalam darah, bantu kesihatan usus kita, jantung kita. Semua ni insya-Allah akan memberi manfaat. Jangan lupa peluang untuk kita kawal nafsu makan, nafsu belanja. Kalau tak kawal lah ni, payah dah lah. Ambillah peluang ni untuk kurangkan pembaziran, untuk bantu kita cantikkan semula bajet dan mungkin boleh mencarum dalam takaful atau pelan kewangan lain untuk masa depan. Sebab itu kita mula berfikir untuk diri kita, apakah yang kita sediakan untuk keluarga kita dalam kehidupan hari ini. Sebab dalam kita bersederhana kadang-kadang kita terlupa menyediakan keperluan dan keselamatan keluarga di masa hadapan dengan perlaburan, menabung. Keselamatan keluarga itu adalah salah satu kesederhanaan yang perlu kita bincang. Barakah dalam beramal. Biasa dengar ada hari ni orang cakap pasal terpaling. Kalau sembang pasal Palestin, dia paling terpaling lah Palestin. Dia tahu semua benda pasal Palestin. Kalau sembang pasal Ramadan, dia terpaling Ramadan. Semayang sembang pasal Tarawih, dia paling Tarawih. Dialah paling tahu pasal semayang. Semua dia orang lain tak ada. Agak macam semua orang ni baru masuk Islam pula dah. So, orang terpaling ni dalam beramal, Islam tak suka. Bukti dia, ada 3 orang mai jumpa dengan isteri Nabi SAW ketika mana mereka mencari Nabi di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Siti Aisyah, Ummul Mukminin ketika itu. Maka ditanya kepada mereka, Siti Aisyah, oleh 3 orang ni, wahai ibu kami Ummul Mukminin, macam mana keadaan Nabi Muhammad SAW di rumah? Kata Siti Aisyah, Nabi sama aja macam hampa semua. Sama aja. Ada waktu Nabi nak makan, Nabi berayak sendiri, Nabi salingin alena, Nabi nak sembang dengan keluarga, main dengan cucu, dengan anak. Itu standard. Kata mereka dalam keadaan mereka terlupa. Ketika kita nak beramal, kalau kita over, kata orang tua-tua, buat baik berpada-pada. Sebab apa? Sebab bila kita over, kita terlupa, kita mengecilkan orang lain. Waktu yang berlaku kepada 3 orang ni, mereka yuqallil, mengecilkan perbuatan Nabi. Kata mereka,
Nabi buat macam tu saja ke? Kata dia macam tu. Sedangkan tu kan Nabi. Maka kata seorang tu, saya semayang tiap-tiap malam tak tidur-tidur. Tak seorang lagi kata, saya puasa tak buka-buka. Maknanya makan sikit je, sekadar perlu je untuk memastikan saya boleh beribadah. Yang seorang lagi, sebab dia dengar Nabi kena main dengan keluarga, simbang dan sebagainya, dia rasa benda tu lalai, leka. Kata dia, saya tak mau kahwin supaya saya tak lalai dalam beribadah. Mereka bertiga balik. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha jumpa dengan Nabi. Bila Nabi balik, cerita kat Nabi. Sebelum dia cerita, Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau ikut cara aku, dia bukan daripada kalangan aku. Nampak? Sebab itu dalam beramal, kita mesti ambil amalan-amalan yang telah digariskan oleh para salafus salih, dan cara kita beramal pun okey-okey saja. Jangan over. Sebab apa? Ada barakah pada amalan kita. Oh, satu lagi. Memandangkan kita dah jimat masa, tak payah pergi lunch, tak payah minum petang. Jadi lepas waktu solat tu, adalah masa lebih sikit kan. Elok juga kalau masa tu kita guna untuk tambah ilmu. Boleh belajar skill baru, boleh tengok video tutorial lah. Ni kan YouTube kat ujung jari ya. Yang bermanfaat lah kan. Tingkatkan kemahiran dalam tugas kita. Jadi masa yang terluang tu, kita boleh guna sebaik-baiknya. Antara perkara-perkara yang kata baik ni ialah macam ni lah, kita boleh semak balik plan takaful. Mungkin kita boleh tambah ke, top up ke, boleh upgrade ke, ataupun silat-silat selit sekali boleh call toy agent, buat video call ke apa, tanya apa yang kami boleh tambah baik dengan kami punya plan ke apa kan. Elok juga kan. Bagus juga untuk keluarga kita, nak balik raya pun syok. Barakah dalam bersedekah. Dalam banyak kita duk bincang, saja je nak tarik minat. Barakah tu apa? Barakah adalah bertambah kepada kebaikan. Let me tell you something. Biasa tak kita tengok orang pindah rumah sama, semua duduk satu taman. Ada rumah baru 3 bulan dah nak kena repair yang tu, nak kena repair ni. Orang ada setengah dah duduk sampai 6 tahun. Apa satu pun rumah tu dia tak payah repair. Kata ulama, itu barakah. Ada orang, kita macam kita pergi sekolah semua sama, milik darjah sama, cikgu yang sama. Tapi ada orang yang turn out dia berbeza-beza. Betul? Kata ulama, itu adalah sebahagian daripada tanda barakah. Dan ada orang, umur dia, ramai orang umur sama tapi kehidupan berbeza-beza. Kata ulama, itu tanda barakah. Kenapa? Bertambah umur dia ke arah kebaikan, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Salah satu kunci kuat dalam menambah kehidupan kita ke arah kebaikan adalah dengan bersedekah. Sebab itu orang dulu-dulu, walaupun dia tak ada apa, hanya ada buah, hanya ada sayur dan sebagainya, tetap juga dia make sure bulan Ramadan dia bagi dekat orang. Walaupun semangkuk yang dia masak gulai ke, masak lomak ke apa, dia bagi juga dekat jiran. Bagi juga. Sebab apa? Barakah dia. Dia tak sekolah tinggi, tapi anak-anak semua universiti jadi berguna. Betul tak? Sebab tu dalam bersedekah sudah barang pasti ada barakah dia. Salah satu dalam kita bersedekah, sedekah kepada keluarga kita dalam bentuk perlindungan keselamatan mereka. Yes, of course, sebab menjaga keluarga dan keselamatan keluarga salah satu objektif utama kenapa kita kena ada rumah, kenapa kita kena ada kerja. Orang ramai berebut untuk semayang tarawih, sedangkan tarawih itu kok mana pun dia tetap kekal sunat, tetapi menjaga nafkah dan memberi kepada keluarga, hukum dia wajib. Sebab tu kena berhati-hati dalam kita bersedekah. Kena tahu yang mana yang mesti kita dahulukan berbanding dengan yang lain. Bukankah memastikan keselamatan keluarga itu di hari perayaan-perayaan macam inilah yang paling penting. Sebab itu please make sure yang mana yang kita dah ada takaful, make sure benda tu clear supaya apa? Keluarga kita selamat di masa hadapan. Lagi satu, takaful ni pun kalau nak ikut dia kira macam sedekah jugalah no. Sebab kita carum kat tu, duit kita tu pun sama-sama dibantu, digunakan untuk membantu orang yang memerlukan. So janganlah kata rugi kalau kita bayar takaful kan. Kalau boleh jangan stop bayar takaful, caruman kita ke semata-mata pasal nak beli barang raya. Barang raya betul lah perlu. Macam tu juga takaful dia penting tahu tu juga. Jadi kalau dah stop nanti payah nak mula beli. Betul tak? Betul apa yang Nabi kata dekat kita semua. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Telah sampai kepada kamu satu bulan yang agung, satu bulan yang penuh keberkatan.
Dalam bulan Ramadan, barakah dalam kita bersederhana, barakah dalam kita beramal, barakah dalam kita bersedekah. Tertera jelas setiap detik saat di dalam bulan Ramadan. Bulan ini mai untuk memberikan kita jadi hamba Allah yang lebih bertakwa, jatuh hati dengan Allah. Sebab itu, jom kita jadikan bulan Ramadan ni bulan yang happy untuk kita. Tak sepatutnya kita sedih. Wallahualam.